Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada doktor dan rakan-rakan. Hari ini, kumpulan 8 akan membentangkan tajuk terapi tingkah laku kognitif daripada Aaron Beck. Seterusnya, ahli kumpulan 8 terdiri daripada Siti Munirah, Nurul Nabilah, Ajla Afiqah, Nur Syahira dan saya sendiri iaitu Nurul Akilah. Okey, pengenalan terapi tingkah laku kognitif. Terapi kognitif ialah untuk memahami masalah dan gangguan dalam diri individu atau klien dan memberi bantuan yang diperlukan untuk menukarkan pemikiran yang negatif dengan menggunakan teknik-teknik yang berkesan dan tingkah laku. Hal ini berkait rapat dengan pengalaman hidup yang dilalui oleh individu atau klien dari segi pemikiran berdasarkan situasi dan bukan bagaimana mereka merasakannya. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sekarang saya akan menerangkan biodata pengasas. Mari kita lihat siapa pengasas terapi tingkah laku kognitif ini. Nama diberi adalah Aaron Temkin Beck. Beliau dilahirkan pada 18 Julai 1921 di Rhode Island, Amerika Syarikat. Beliau lebih dikenali sebagai Aaron Beck. Beliau juga merupakan anak bongsu dalam ahli keluarganya. Seterusnya saya akan menceritakan pendidikan beliau. Pada 1942, beliau melanjutkan pengajian di University Brown di mana beliau mengambil jurusan Bahasa Inggeris dan Sains Politik. Dan pada 1946, beliau kemudiannya menyambung pelajaran di Yale School of Medicine, Yale University. Selain itu, beliau juga menjawat jawatan sebagai Profesor Emeritus di Jabatan Sekretari Universiti Pennsylvania. Seterusnya, anak perempuan beliau iaitu Judith Beck juga merupakan seorang ahli terapi tingkah laku kognitif berpengaruh yang juga berkhidmat sebagai Presiden di Institut Beck untuk terapi perilaku kognitif. Seterusnya, Aaron Beck dia terkenal kerana penyelidikannya dalam psikoterapi, psikopatologi, bunuh diri dan psikometrik. Seterusnya, beliau telah menerbitkan lebih daripada 600 artikel jurnal profesional dan menulis serta mengarang 25 buah buku. Antara buku yang diterbitkan oleh beliau iaitu pada tahun 1967, Depression, manakala pada tahun 1976 adalah Cognitive Therapy and Emotional Disorder dan akhir sekali pada 1985 adalah Anxiety Disorder and Phobias. Next. Okay. Seterusnya kita beralih kepada sejarah perkembangan beliau. Aaron Beck beliau memasuki Universiti Yale bagi menyambung pelajaran dalam bidang psikoterapi. Tetapi beliau menjadi putus asa setelah mengikuti kursus pertamanya dalam bidang psikoanalisis. Pada mulanya beliau melihat bidang psikoanalisis ni sebagai tidak kemas. Tetapi pada akhirnya selepas menamatkan pengajian dalam bidang psikoterapi, beliau menjadi terpesona dan tertarik dengan pendekatan psikoanalisis. Beliau juga menghabiskan sebahagian besar kerjanya untuk belajar dan mengkaji bidang psikoanalisis, terutamanya dalam penggunaan rawatan kemurungan. Selepas beberapa tahun beliau mengamalkan terapi psikoanalisis ini, beliau mula mendapati bahawa pendekatan itu tidak mempunyai ketelitian, ketegasan saintifik, struktur dan bukti empirikal yang dikehendakinya. Justru minat beliau mula beralih kepada pendekatan kognitif. Beliau memulakan penyelidikannya dalam bidang kognitif selepas beliau menukar kerjayanya di Jabatan Sekretari di Universiti Pennsylvania. Penelitiannya dalam bidang ini semakin intensif di mana beliau menubuhkan sebuah klinik penyelidikan kemurungan. Apa yang beliau dapati adalah pesakitnya yang sering tertekan akan mula berfikir secara negatif mengenai diri mereka, persekitaran dan orang lain.
Beliau juga telah diiktiraf secara meluas sebagai bapa terapi kognitif, di mana ahli psikologi Amerika menamakannya sebagai salah satu daripada 5 ahli psikologi paling berpengaruh sepanjang zaman. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan konsep utama terapi Ehrenberg. Apa yang diperkatakan dengan konsep ini adalah andaian Cognitive Behaviour Therapy iaitu CBT ini dicipta oleh Ehrenberg sendiri yang merupakan pengasas kepada terapi. Seterusnya, prinsip asas kepada terapi ini adalah cara bagaimana kita berfikir dalam sesuatu situasi tertentu yang boleh mempengaruhi emosi dan fizikal kita, iaitu dia boleh mengubah tingkah laku seseorang individu tersebut. Okey, erti kata lain iaitu kita sebagai manusia akan bertingkah laku mengikut sistem kepercayaan iaitu belief system ataupun apa yang difikirkan oleh kita iaitu mindset. Okey, seterusnya saya akan terangkan konsep utama iaitu terdapat 9 konsep. Okey, konsep yang pertama adalah semua atau tiada langsung. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep tersebut iaitu individu berfikir bahawa beliau mesti mendapat apa yang beliau inginkan atau jika tidak bermakna beliau seseorang yang gagal. Okey, contoh mudahnya adalah seperti pelajar yang mahu mendapat grade A dalam semua kertas peperiksaan akan merasakan bahawa grade selain A bermakna seorang yang gagal. Bermaksud maksud pelajar tersebut inginkan semua A dalam semua kertas peperiksaan. Tapi jika satu subjek beliau gagal, beliau menganggap yang dirinya seorang yang gagal. Itu yang dimaksudkan dengan konsep yang pertama. Okey, konsep yang kedua pula merupakan pemikiran yang membuat kesimpulan berdasarkan peristiwa tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan konsep ini adalah individu membuat kesimpulan ke atas situasi sesuatu isu berdasarkan satu peristiwa sehingga semua maklumat lain diabaikan. Contohnya, pelajar yang mendapat A dalam semua subjek kecuali satu subjek maka ianya hanya fokuskan pada kegagalan satu subjek tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan konsep yang kedua ni. Satu peristiwa tu adalah subjek yang beliau gagal dan maklumat lain yang diabaikan tu adalah subjek yang beliau sentiasa mendapat A. Itu yang dimaksudkan dengan konsep tersebut. Maksud pelajar akan berfikir secara negatif terhadap diri mereka sendiri. Okey, seterusnya konsep yang ketiga adalah membaca minda. Apa yang bermaksud dengan membaca minda ini adalah individu ni boleh membaca seolah-olah boleh membaca minda orang lain. Dan dia juga boleh berfikir atau apa yang lain dia boleh berfikir atau dia tahu apa orang lain boleh fikirkan terhadapnya. Contohnya, seorang mengatakan bahawa kawan baiknya membencinya hanya kerana kawan tersebut tidak menjawab panggilan telefonnya. Sedangkan kawan tersebut mungkin tidak menyedari panggilan telefonnya. Apa yang dimaksudkan dengan contoh ni? Orang yang menelefon, dia menganggap kawan yang dia telefon tidak mengangkat telefonnya dan dia anggap yang kawan itu benci kepadanya. Padahal kawan dia mungkin tidak menyedari panggilan telefonnya. Itu yang dimaksudkan beliau seolah-olah boleh membaca minda orang lain. Okey, seterusnya konsep yang keempat pula adalah ramalan negatif. Apa yang dimaksudkan dengan ramalan negatif ini adalah seseorang itu boleh meramal sesuatu perkara yang buruk yang akan berlaku terhadapnya. Tetapi dia tiada bukti bermakna dan dia telah membuat ramalan yang negatif. Contohnya, seseorang pelajar ni dia meramal yang dia akan gagal dalam peperiksaan yang akan datang. Padahal dia merupakan seorang pelajar yang cemerlang. Dia tiada bukti yang dia akan gagal dalam peperiksaan. Itu yang dimaksudkan dia meramal perkara yang negatif. Itu yang dimaksudkan dengan konsep yang keempat. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan sambung penerangan tentang konsep utama. Okey, konsep yang kelima adalah membesar-besarkan isu.
Konsep ini adalah tentang bentuk pemikiran yang rosak dan terjadi apabila seseorang tu mengambil kira satu peristiwa dan dia membesar-besarkannya sehingga menjadi bimbang dan takut. Sebagai contohnya, seorang graduan ni yang akan menghadiri temuruga beranggapan bahawa dia akan gagal kerana dia tidak mempunyai kelayakan dan itu bermakna dia adalah seorang yang tidak mungkin berjaya dalam kerjayanya. Konsep yang keenam adalah membuat generalisasi berlebih-lebihan. Konsep ini adalah lebih serupa dengan konsep yang kedua iaitu membuat kesimpulan berdasarkan peristiwa tertentu. Melalui konsep ini, individu akan membuat kesimpulan secara berlebih-lebihan. Sebagai contohnya, seorang pelajar ni menyatakan bahawa disebabkan dia gagal dalam peperiksaan statistik, bermakna dia adalah pelajar yang teruk dalam semua bidang. Okey, seterusnya. Okey, konsep yang ketujuh adalah pelabelan dan salah label. Okey, maksud konsep ini adalah seseorang tu melabelkan dirinya tetapi dengan pelabelan yang silap hanya kerana dia melakukan sesuatu kesalahan. Contohnya seorang perempuan yang baru putus hubungan cinta merasakan bahawa dia adalah seorang perempuan yang tidak menarik kerana lelaki tersebut tidak berminat kepadanya. Bagi konsep ke-8 adalah membesar-besarkan kecil sesuatu isu. Konsep ini adalah di mana keadaan ini berlaku apabila seseorang tu dia melihat sesuatu peristiwa sebagai terlalu besar impaknya atau terlalu kecil impaknya. Sebagai contohnya, seorang kaunselor ni yang baru bertugas melakukan kesilapan dalam sesi dan dia menganggap bahawa dirinya sebagai seorang kaunselor yang gagal, iaitu bagi konsep membesarkan isu atau menganggap kesilapan tersebut tidak penting untuk diatasinya, iaitu bagi konsep menganggap kecil sesuatu isu. Seterusnya. Okey, konsep yang terakhir ialah menganggap sesuatu peristiwa sebagai peristiwa peribadi. Okey, dalam konsep ini seorang tu dia mengambil kira sesuatu peristiwa yang tiada kaitan dengannya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan peribadinya, bermakna pemikirannya telah terganggu. Contoh yang baru lulus latihan menyimpulkan bahawa dua orang kliennya tidak hadir sesi sebagai kekurangannya dan dia menganggap bahawa punca klien tersebut enggan datang ke sesi kaunselingnya. Okay, itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan menceritakan tentang tahap pemikiran. Okey, tahap pemikiran ni terdapat 4. Okey, pemikiran yang pertama adalah pemikiran automatik. Apa yang dimaksudkan dengan pemikiran ini adalah ia sentiasa bergerak dalam diri manusia dan ia menjadi penengah antara satu kejadian dan emosi. Apa yang dimaksudkan dengan satu kejadian dan emosi ni adalah contoh kejadian adalah anak ni sepatutnya pulang dari asrama ke rumah pada pukul 6 seperti yang dijanjikan dengan ibunya. Tetapi sehingga 7:30 malam anak tersebut belum muncul di rumah. Apa yang membuatkan kejadian ini terhadap pemikiran automatik dan juga emosi ni adalah pemikiran automatik ni ibu dia akan sentiasa memikirkan sesuatu yang buruk yang terjadi kepada anaknya. Apa yang emosi yang dirasakan oleh ibunya adalah ibunya akan merasa berdebar-debar dan bimbang. Kenapa anak dia tidak balik seperti yang dijanjikan? Itu yang dimaksudkan dengan tahap pemikiran automatik. Okey, seterusnya tahap yang kedua pula adalah pemikiran pertengahan. Apa yang dimaksudkan dengan pemikiran pertengahan ni adalah merupakan refleksi yang agak melampau sehingga melibatkan peraturan atau sikap yang tidak fleksibel. Apa yang dimaksudkan tidak fleksibel ni adalah tidak sesuai ataupun tidak boleh diubah. Okey, contohnya ada pemikiran pertengahan ni adalah seperti kejadian yang tadi.
kejadian pada pemikiran automatik iaitu anaknya tidak balik seperti yang dijanjikan. Apa yang berlaku di pertengahan pemikiran ibunya dan iaitu ibunya mengatakan kenapa anak dia tak maklumkan kepadanya tidak boleh balik seperti yang dijanjikan. Itu yang dimaksudkan dengan pertengahan pemikiran. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, saya akan sambung bagi tahap pemikiran iaitu tahap pemikiran kepercayaan utama. Tahap pemikiran kepercayaan utama ini adalah idea utama seseorang terhadap dirinya yang mengandungi semua pemikiran yang lain. Sifatnya adalah sebagai global dan tidak fleksibel dan ia berpunca daripada pengalaman kanak-kanak. Kesan positif daripada tahap pemikiran kepercayaan utama ini adalah seseorang itu akan menganggap bahawa dirinya berkebolehan. Bagi kesan negatif daripada tahap pemikiran kepercayaan utama pula adalah seorang individu akan beranggapan bahawa orang lain yang tidak sama pendirian dengan saya semuanya adalah musuh saya atau saya memang dilahirkan sebagai manusia yang tidak berguna. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya tahap yang terakhir adalah tahap skema. Apa yang dimaksudkan dengan skema ni adalah minda. Okey, skema ni merupakan minda iaitu minda yang boleh mengawal dan memproses maklumat berpandukan seseorang yang mempunyai jangkaan tertentu terhadap pengalaman, peristiwa dan manusia lain sehingga bercampur dengan maklumat yang telah ada di dalam mindanya. Okey, apa yang terlibat dalam skema ni adalah pemikiran, emosi dan juga tindakan. Okey, sifat skema ni adalah dia mempunyai peribadi, keluarga, sosial, budaya dan juga agama. Contohnya, individu akan mempercayai apa sahaja maklumat yang benar yang membenarkan mindanya berjalan. Okey, contohnya seseorang tu dia menganggap dirinya tidak cekap yang beliau akan menerima apa sahaja yang berkenaan dirinya dan tidak mempedulikan maklumat lain. Okey, apa yang dimaksudkan dengan skema ni adalah dia menganggap diri dia tidak cekap dan dia boleh minda dia terima apa saja yang apa yang diterima oleh minda dia walaupun benda tu negatif dan dia anggap itu dan dia tidak pedulikan apa yang ada daripada maklumat-maklumat orang lain. Itu yang dimaksudkan oleh skema ni. Seterusnya. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan sambung kepada terapi tingkah laku kognitif CBT. Cognitive Behaviour Therapy atau CBT adalah rawatan psikoterapi yang membantu pesakit memahami fikiran dan perasaan yang mempengaruhi tingkah laku. Objektif CBT ini adalah untuk mengajar pesakit bahawa walaupun mereka tidak dapat mengawal setiap aspek, namun mereka dapat mengawal bagaimana mereka mentafsirkan, berfikir dan menangani masalah dalam persekitaran mereka. Info tambahan pula, teknik-teknik CBT ini juga boleh menggunakan pendekatan seperti role play, kaunseling berkelompok, teknik berimajinasi dan banyak lagi. Contoh yang saya berikan di sini adalah seseorang yang sering berfikiran tentang perkara negatif seperti kemalangan kapal terbang akan menyebabkan mereka fobia menaiki kapal terbang. Jadinya, apabila seseorang melakukan sesi kaunseling dengan kaunselor, peranan kaunselor itu akan mengubah fikiran negatif ini iaitu menaiki kapal terbang akan terlibat dengan kemalangan dan memasukkan elemen positif dalam fikirannya. Okey, itu saja. Next slide. Okey, ni pula gambar rajah tingkat terapi CBT. Dalam kajiannya, Beck percaya bahawa 3 elemen iaitu behavior, thought dan feeling sangat berkait rapat. Kita boleh lihat daripada gambar rajah ini, apa yang dimaksudkan oleh Beck dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran dan tingkah lakunya. Sebagai contoh di sini, seorang pelajar yang merasakan janggal apabila berada dalam komuniti, itu pemikirannya, dan apa yang dia rasakan adalah malu, berdebar-debar
atau berasa cemas apabila berinteraksi dalam kumpulan. Dan apa tingkah laku yang diambil adalah pelajar tersebut akan berkurung atau bersendirian apabila di sekolah. Okey, seterusnya kita lihat pula pada 3 segi itu. 3 segi di tengah pula mewakili prinsip kepercayaan manusia yang boleh disimpulkan dalam 3 kategori iaitu diri sendiri, orang lain dan masa depan. Jadinya teras kepercayaan ini dipengaruhi oleh diri sendiri, masa depan dan orang lain. Seterusnya saya akan serahkan kepada Munirah. Kajian luar negara, kami telah pilih dari negara Indonesia yang bertajuk Kaunseling Islam melalui pendekatan kognitif behavior terapi dalam peraturan emosi yang telah dikaji oleh Khairun Nisa. Kajian ini telah dijalankan di sebuah pusat madrasah di Surabaya, Indonesia untuk mengkaji tahap emosi para pelajar di madrasah dengan melakukan sesi kaunseling bersama pelajar tersebut. Dalam kajian ini, pengkaji telah mendapati pelajar tersebut susah untuk mengendalikan emosinya kerana pengalaman yang mempengaruhi dan pelajar tersebut sentiasa berperilaku buruk di dalam kelas. Ini dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara penyusunan semula kognitif dari tingkah laku yang individu tersebut mampu untuk menilai, mengatasi dan mengungkap tingkah laku emosi yang tepat. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya akan bersambung kepada kajian dalam negara. Tajuk artikel Kemurungan dalam kalangan penghuni rumah anak yatim di daerah Kota Baharu, Kelantan. Ditulis oleh Jamaluddin Ramli, Azizi Yahya, Nordin Yahya dan Siti Zainab binti Mat Lazin daripada Universiti Teknologi Mara Melaka. Kajian ini dijalankan di tiga buah rumah anak yatim di daerah Kota Baharu, Kelantan untuk mengkaji tahap kemurungan mereka berdasarkan beberapa perbezaan dan simptom dengan menggunakan borang Back Depression Inventory ataupun BDI. Pengkaji mendapati anak-anak yatim mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk mendapat kemurungan dan mestilah diberi perhatian atau ditangani dengan segera agar tidak mengakibatkan kemurungan yang lebih teruk. Okey, di sini peranan kaunselor adalah sangat diperlukan untuk membantu dan menyelesaikan masalah kemurungan ini agar anak-anak yatim dapat berkongsi rasa dan meluahkan perasaan mereka dengan individu yang bertauliah seperti kaunselor. Seterusnya. Okey, seterusnya saya akan terangkan bagaimana terapi Ehrenberg ni dapat diaplikasikan di sekolah atau dalam pendidikan. Okey, yang pertama adalah kita perlu kena pasti pemikiran negatif iaitu seperti pelajar menghadapi kemurungan ataupun berfikir ingin membunuh diri. Itu adalah merupakan pemikiran yang negatif. Yang kedua, pelajar kita perlu berlatih kemahiran baru seperti menggunakan teknik-teknik yang terdapat di dalam terapi Ehrenberg. Seterusnya yang ketiga adalah kita perlu menetapkan matlamat. Apa yang dimaksudkan dengan menetapkan matlamat itu adalah seperti terapi ini dijalankan secara jangka panjang ataupun jangka pendek. Okey, mengikut terapi Ehrenberg ini adalah dia mengambil masa dalam jangka yang panjang untuk memulihkan seseorang. Seterusnya yang keempat adalah dapat menyelesaikan masalah iaitu membuat penyelesaian masalah terhadap apa yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Okey, yang kelima iaitu monitor diri. Apa yang dimaksudkan dengan monitor diri adalah setelah kita dah kena pasti berlatih dengan kemahiran baru, sudah tahu matlamat dan tahu jalan penyelesaian masalah, jadi kita dapat kawal atau monitor diri kita untuk menjadi yang lebih positif. Seterusnya, selepas kita dapat mengawal, kita akan mendapat kemajuan bertahap iaitu akan berfikir secara rasional dan tiada lagi pemikiran yang negatif. Itu adalah cara bagaimana teori Ehrenberg ni dapat diaplikasikan di sekolah ataupun dalam pendidikan.
Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentang kelebihan mengaplikasikan terapi aerobik di sekolah. Antara kelebihan yang dapat diperoleh sekiranya kita mengaplikasikan terapi tingkah laku kognitif ini di sekolah, yang pertama adalah guru dapat membantu pelajar untuk memahami fikiran dan perasaan pelajar yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Yang kedua adalah guru dapat membantu pelajar untuk merawat pelbagai gangguan yang dialami termasuk fobia, kegelisahan, kemurungan, gangguan tidur dan sebagainya. Sebagai contoh, sesetengah pelajar yang mempunyai masalah keluarga, dia akan mengalami kemurungan. Di sini sebagai guru kaunseling perlu memainkan peranan yang penting dalam membantu pelajar tersebut dengan mengesan keadaan pelajar serta merawat pelajar tersebut. Pelbagai kaedah yang guru tersebut boleh gunakan bagi merawat terapi tingkah laku kognitif ini. Antaranya adalah terapi kelompok, buku bantuan diri dan program dalam talian. Seterusnya yang ketiga adalah guru juga dapat mengubah pola pemikiran pelajar yang merosakkan atau mengganggu serta memberi pengaruh negatif terhadap tingkah laku dan emosi pelajar. Di mana masalah yang dialami pelajar akan memberikan pengaruh negatif terhadap emosi pelajar. Sebagai contoh, dia akan mengganggu pembelajaran pelajar serta pelajar akan kurang untuk memberi tumpuan dalam pelajaran. Yang lebih teruk, dia akan membuatkan pelajar tu untuk tidak hadir ke sekolah dan mula untuk ponteng sekolah. Oleh itu, dengan kita aplikasikan terapi tingkah laku kognitif ini di sekolah, sedikit banyak kita dapat mengubah pola pemikiran pelajar daripada perkara-perkara negatif. Dan yang keempat adalah guru dapat membantu pelajar bagi membentuk pengalaman yang bermakna dan positif. Seterusnya, guru juga dapat mengajar pelajar bagaimana strategi praktikal yang boleh digunakan untuk kehidupan seharian mereka. Ia dapat membantu pelajar dengan penyelesaian bagi meningkatkan tahap pemikiran pelajar setiap hari. Pemikiran ini dia melibatkan kepercayaan, penilaian, interpretasi, persepsi, andaian, nilai dan dialog dalaman merupakan aspek penting dalam membentuk emosi dan tingkah laku yang lebih positif pada diri pelajar tersebut. Sebagai contoh, pada peringkat remaja ni, dia merupakan satu peringkat peralihan yang penuh dengan cabaran dan proses untuk penyesuaian diri, dan setiap pelajar ini dia mempunyai keunikan identiti mereka tersendiri. Justru kita sebagai guru perlu memberi sokongan emosi kepada pelajar, memberi peluang untuk mereka memberi pandangan dan rasa diri mereka dihargai. Semua ini akan menyumbang kepada penghargaan kendiri yang tinggi dalam diri pelajar sendiri. Sekaligus dia dapat membantu pelajar itu dari terjebak dengan tingkah laku yang kurang baik. Itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, saya akan sambung untuk faktor yang membantu mengaplikasi terapi aerobik. Okey, terdapat 4 faktor dalam mengaplikasi terapi aerobik. Okey, yang pertama adalah menghentikan fikiran yang negatif. Cara ini akan berupaya untuk mengubah klien daripada suka bermonolog tentang sesuatu yang negatif kepada pemikiran yang lebih rasional dan positif. Okey, faktor yang kedua adalah pelatihan kemahiran sosial. Dalam faktor ini adalah ia melatih klien untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya supaya klien tidak berasa mudah tertekan dan tidak melakukan perkara di luar emosinya. Faktor yang ketiga pula adalah respon relaksasi. Respon relaksasi ini dapat membantu klien untuk mengurangkan ketegangan dengan cara mengendur dan meregangkan otot serta menenangkan fikiran klien. Okay, faktor yang keempat pula adalah dialog skema.
Faktor ini dapat klien dapat belajar untuk menolak perasaan yang disebabkan oleh skema pemikiran yang boleh menimbulkan masalah kepada dirinya. Okey, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah cabaran dan limitasi aplikasi di sekolah atau dalam pendidikan. Yang pertama sekali ialah keterbukaan yang terbatas. Hal ini merujuk kepada perkongsian semasa melakukan aktiviti terapi ialah terbatas apabila pelajar atau klien perlu bersifat terbuka dan harus meletakkan kepercayaan kepada kaunselor untuk memahami situasi yang dikongsikan oleh pelajar tersebut. Seterusnya, yang kedua ialah memegang amanah dan bertanggungjawab. Kaunselor haruslah bertanggungjawab untuk mendengar dan memahami klien tanpa menilai kekurangan diri dan kelemahan diri klien. Seterusnya, yang ketiga iaitu persediaan yang lengkap dan sahih. Merujuk kepada jika kaunselor berhadapan dengan situasi yang beliau sendiri tidak kurang mahir tentang satu bidang yang dikongsikan oleh klien, maka kaunselor harus merujuk pakar untuk meminta penerangan, nasihat dan tunjuk ajar untuk mengatasi situasi tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan implikasi dalam pendidikan. Yang pertama, menangani masalah tingkah laku disiplin pelajar. Perkembangan sosial yang pesat sangat mempengaruhi tingkah laku pelajar sama ada positif atau sebaliknya. Dengan menggunakan terapi CBT ini, sedikit sebanyak dapat membantu kaunselor dalam mengenal pasti dan menyelesaikan masalah tingkah laku ini. Dan poin yang kedua adalah menjalankan peranan kaunselor di sekolah. Hal ini dapat memastikan pelajar hadir ke sekolah dalam keadaan emosi yang baik dan membantu pelajar untuk mengawal dan memperbetulkan pemikiran negatif mereka. Poin yang seterusnya adalah pencapaian akademik pelajar dapat ditingkatkan. Kejayaan pelajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya emosi dan pemikiran. Hal ini sangat ditekankan dalam falsafah pendidikan di mana jasmani, rohani, emosi dan intelek pelajar perlu dalam keadaan seimbang. Dan poin yang terakhir adalah mewujudkan iklim sekolah yang positif dan kondusif. Tindakan pantas yang diambil oleh kaunselor dalam menangani masalah emosi dan tingkah laku pelajar, secara tidak langsung iklim sekolah akan menjadi kondusif untuk pelajar hadir ke sekolah. Seterusnya, kita serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya disambung dengan potensi masa hadapan. Dengan terapi tingkah laku kognitif ini dapat menjadikan individu lebih memahami diri sendiri dan mempercayai diri sendiri dengan lebih baik. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf pemikiran seseorang dengan lebih berkesan iaitu menggunakan teknik terapi tingkah laku kognitif. Yang ketiga, negara akan mempunyai masyarakat yang berkehidupan sihat. Yang keempat, dapat melahirkan individu yang boleh membantu orang sekeliling dengan menjadikan pemikiran mereka yang sihat daripada perkara-perkara negatif di sekeliling mereka. Okey, seterusnya saya akan sambung untuk cadangan penambahbaikan dalam terapi kognitif tingkah laku ini. Okey, dapat dibahagikan kepada 5 iaitu peranan daripada pihak guru, sekolah, pelajar, masyarakat dan Kementerian Pendidikan. Okey, yang pertama adalah daripada pihak guru. Semua guru perlulah mengetahui, menghayati dan mengamalkan teori-teori kaunseling yang ada seperti teori Ehrenberg ini dan mempraktikkan teori ini kepada para pelajar. Okay, yang kedua pula bagi pihak sekolah, semua sekolah disarankan untuk menggunakan teori kognitif tingkah laku Ehrenberg
kerana ia dapat membantu pelajar mengamalkan fikiran yang positif dan mempunyai minda yang sihat. Okay, yang ketiga bagi pelajar pula, pelajar perlu belajar dan mengamalkan teori ini kerana ia dapat membantu pelajar dalam berfikir secara rasional dan mengawal emosi mereka. Bagi pihak masyarakat pula adalah masyarakat perlulah berperanan dengan membantu individu yang ada di sekeliling mereka dengan sentiasa memberi sokongan dan dorongan. Okay, yang kelima pula adalah dari pihak Kementerian Pendidikan. Pihak Kementerian Pendidikan haruslah memainkan peranan dengan menekankan subjek kaunseling kepada semua bakal pendidik supaya ia dapat dipraktikkan dengan lebih awal. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, untuk kesimpulannya, seperti yang kita faham, teori ini memberi penekanan kepada emosi, tingkah laku dan pemikiran. Beck juga percaya apabila seseorang membenarkan pemikiran mereka menjadi negatif, maka ia akan mendorong kepada kemurungan. Selain itu, masalah emosi yang dihadapi semakin membimbangkan dari pelbagai sektor, tidak kira di sekolah, alam pekerjaan ataupun institusi kekeluargaan. Justru, masalah kesihatan mental ini, emosi dan tingkah laku tidak seharusnya dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling. Akhir sekali, pihak kerajaan, para kaunselor maupun psikoterapi perlu bersama-sama dalam membendung masalah ini untuk membentuk pelajar yang berketerampilan dan melahirkan masyarakat yang harmoni. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.